Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammad khatamin anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita berada dalam kelas pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan bincangkan tentang tabiatul insan, tabiat manusia. Dalam kuliah yang terlalu kita bincangkan tentang kejadian manusia daripada perspektif kejadian Adam dan juga kejadian manusia itu sendiri dalam rahim dan sebagainya. Dan pada hari ini kita akan bincangkan tentang tabiat yang ada pada setiap manusia yang Allah Ta'ala jadikan manusia, dan Allah Ta'ala tahu tentang nature, kecenderungan hati yang ada pada manusia itu sendiri. Jadi kita akan bincangkan tentang pengenalan dan tabiat manusia, kecenderungan manusia secara umum. Kemudian apakah tabiat buruk yang ada pada manusia. Walaupun manusia mempunyai kebaikan, tetapi Allah Ta'ala ciptakan manusia itu dengan dua unsur, unsur baik dan unsur yang tidak baik. Jadi orang yang berjaya meningkatkan unsur-unsur yang baik, maka dia akan berjaya. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan dan menjelaskan beberapa sifat dan tabiat buruk yang ada pada manusia yang kita akan bincangkan. Masuklah tentang kelemahan manusia dan perbezaan antara lelaki dan wanita dari segi kejadian dan kecenderungan kepada manusia itu sendiri. Jadi kalau kita lihat maksud kepada tabiat, orang Melayu panggil dengan tabiat, dalam bahasa Melayu juga dipanggil dengan tebiat. Dah buang tebiat. Apa maksud tabiat? Ialah kebiasaan. Buang tabiat maksudnya buat sesuatu di luar kebiasaannya, benda yang tak pernah dibuat, itu dipanggil dengan tabiat. Yang kalau bahasa Arab dipanggil dengan tabak. Print ni printing kan. Tabak ni lah print kan. Kalau kita ada dalam komputer dipanggil tabak. Kita nak print, dalam bahasa Arab tabak, print. Maksudnya kita nak keluarkan benda yang kita imagekan, kita keluarkan. Jadi benda yang kita nak keluarkan tu apa? Benda yang menjadi kebiasaan, dalaman, perbuatan yang memang orang kita sebut nature, iaitu semula jadi yang ada pada manusia itu sendiri. Apa yang semula jadi, itulah yang akan keluar. Apa yang kita tulis, itulah yang kita akan print, kita akan keluar dalam print. Apa yang ada pada manusia, itulah yang dia akan reflekskan dalam dia punya kehidupan seharian. Jadi itulah yang tabiat ini membawa maksud semula jadi kan. Kemudian juga dipanggil dengan perangai ataupun watak dalaman. Sebab benda ni yang dalam, benda tu yang akan keluar. Benda yang kita nak print, kita tekan print, itulah yang akan keluar seperti mana benda yang ada dalam komputer kita. Allah Ta'ala jadikan manusia ni sebegini, perangainya, sifatnya, itulah yang dia akan reflekskan dalam kehidupannya. Jadi pada hari ini kita akan bincang apakah dalaman, apakah aspek nature ataupun semula jadi dalaman manusia itu berdasarkan kepada apa yang Allah Ta'ala telah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi ada yang tabiat ini terbahagi kepada dua, yang Allah telah jadikan, dan ada tabiat yang manusia yang ciptakan tabiat itu sendiri. Contohnya ialah kalau yang Allah bekalkan kepada manusia, ada yang manusia Allah Ta'ala jadikan tabiat dia memang jenis bertekut, dan ada yang jenis suka kuat makan. Ramai. Ada yang jenis buat jalan, suka kaki travel. Ada yang jenis kaki yang kita kata duduk, suka rumah kan. Mungkin orang-orang ni tidak sama, Allah Ta'ala jadikan ni tak sama. Orang ni begini. Dan ada satu yang lain ialah memang semula jadi yang memang manusia tu cipta sendiri.
Kan memang pilihan dia, memang dia sengaja memilih untuk tak nak bercakap dengan orang, tak nak bergaul dengan orang. Dia hanya suka bergaul dengan rakan-rakan maya sahaja. Ataupun dia, kita kata apa nama ni, tak suka nak bergaul-gaul dengan orang, dia suka baca buku sahaja, mak skimar sikit. Atau macam-macam lah yang kita kata, itu yang pilihan dia. Walaupun memanglah ada Allah Ta'ala jadikan manusia ni, tapi kadang sebahagian itu adalah pilihan dia sendiri yang menyebabkan dia beraksi ataupun dia melakukan sesuatu berdasarkan kepada kecerungan, dan akhir itulah timbul sepanjang seharian ataupun sepanjang kehidupan. Ini kita katakan sebagai apa? Sebagai tabiat, benda yang telah ditanam, yang semula jadi, yang ada pada manusia itu sendiri, yang memang yang pertama Allah Ta'ala jadikan. Ada orang yang ni kerikut, ada orang yang ni gini, ada orang yang ni ini, dan sebab itulah manusia perlu untuk kenali diri sendiri, dan demikian itu dia boleh dan dia perlu untuk mengeluarkan dirinya daripada keadaan-keadaan yang dirasakan tidak sesuai, tidak baik dalam kehidupan. Dia mungkin dia tahu dia ni, sebab manusia tak ada yang perfect kan. Ada yang mungkin dia ni kedekut tapi rajin sembang kencang, pokok pun jatuh kalau sembangan dia, tapi duit kedekut sampai kan. Dan sebab itu manusia perlu kenal diri dia sendiri, apa dia punya karakternya, dan dia perlu berusaha untuk nak mengubah keadaan itu. Jadi kalau dah semua Allah Ta'ala jadikan baik, tak ada lah kan. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang ada ini sebab orang memang tidak ada yang perfect dalam kehidupan manusia. Jadi kerana itu manusia perlu nak koreksi, kenali dia punya diri dia sendiri, dan apabila dia kenal dan dia berusaha untuk nak mengeluarkan keadaan yang mungkin dia ni pun, mungkin dia ni orang yang sombong, mungkin dia ni macam-macam lah yang ada pada manusia, dan dipanggil dengan dalam bahasa tasawuf dipanggil dengan mujahadah kan, ataupun jihadun nafs. Biasanya dalam konteks untuk diri sendiri biasanya dipanggil dengan mujahadah. Kalau kita konteks dengan orang luar, maknanya lawan musuh ataupun kita buat peperangan dan sebagainya, jihad, itu adalah jihad. Tapi kalau untuk dalam mandi sini dipanggil dengan mujahadah. Walaupun perkataan jihad dan mujahadah itu adalah perkataan yang sama kan, jahada, yujahidu, mujahadatan wa jihadan kan, iaitu mujahadah ini adalah masdar yang pertama, jahada, yujahidu, mujahadatan wa jihadan. Jihadan itu adalah masdar yang kedua pada kalimah jahadah. Tapi ulama macam pun dalam konteks kita mentafsirkan perkara ini, yujahidu itu, mujahadatan itu biasanya merujuk kepada kan orang yang mujahadat nafs kan, dia berusaha untuk nak mengeluarkan diri sendiri tadilah, yang Allah ciptakan begini, yang dia berusaha untuk nak mengeluarkan kebiasaannya kepada satu keadaan yang lebih baik. Jadi ada juga yang semula jadi yang hasil daripada yang Allah Ta'ala hukum manusia, wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Allah Ta'ala telah menteraikan, jadikan manusia begini sebab tak nak terima kebenaran, fahum la yafqahun, mereka ni dia tak faham. Allah SWT kita bincang. Jadi sebab itu satu lagi ialah selain daripada tabiat, ada juga perkataan lain yang biasa digunakan, ini panggil dengan gharizah. Al-gharizah iaitu naluri, panggil dengan naluri manusia ataupun desakan dalaman hati manusia. Naluri seorang ibu, naluri seorang ayah, naluri seorang pelajar. Apa naluri seorang pelajar? Kalau dia nak tahu pelajar, salam baisa. Okey, seterusnya ialah beberapa ayat Quran yang menjelaskan tentang perkara ini. Yang pertama ialah ayat dalam surah Asy-Syams yang saya sebutkan tadi. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sebab itu saya katakan bahawa manusia ada yang Allah jadikan yang elok. Kan, memang dia ni kan, memang dia ni memang jadi baik hati. Kan? Ada kita jumpa di kalangan manusia. Even dia orang Islam, malah yang bukan Islam. Kan? Yang bukan Islam yang berhati mulia. Ada
kan, dia satu memang baik dia ni, cuma mungkin dia apa tidak Islam saja kan. Yang lain mungkin perangai elok, hatinya baik. Ada juga sebaliknya, kita jumpa orang Islam yang berperangai perangai yang kurang baik kan, cepat namparan, tak boleh nak bawa bincang kan, dia je betul masalahnya. Ada juga yang kita jumpa dengan orang yang sedemikian. Jadi orang itu sendirilah, kita manusia lah yang perlu untuk nak mengenali siapa dirinya, dan dia berusaha berubah daripada keadaan itu kepada keadaan yang baik. Ini yang disebut qad aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha. Kemudian ayat dzalika bi annahum amanu thumma kafaru. Iman kemudian jadi kufur. Hukumnya adalah fatubi'a ala qulubihim. Allah Taala menteraikan, dulu kamu semayang, sekarang ni kamu dah malas. Dulu kamu rajin buat benda-benda yang baik, sekarang ni dah kamu tak rajin. Hukumannya fatubi'a ala qulubihim. Allah Taala menteraikan, sudah memang tak nak terima lagi. Fahum la yafqahun, mereka ni tidak orang yang di kalangan orang yang faham tentang sesuatu perkara. Jadi inilah yang disebutkan tadi. Dalam ayat yang lain Allah Taala banyak dalam Al-Quran Allah Taala sebut taba'a ala qulubihim. Taba'a ala qulubihim, Allah Taala menteraikan ke atas hati-hati manusia. Banyak dalam Al-Quran, dan carilah dalam apa? Dalam Mu'jam Al-Mufaharas. Cari lagi Mu'jam Al-Mufaharas. Kan? Bukalah. Cari perkataan taba'a, kemudian ala qulubihim, cari perkataan taba'a, mungkin akan jumpa dengan beberapa ayat, banyak ayat yang berkaitan dengan itu. Kalau rajin, siapa ada yang buka tafsir yang bagaimanakah Allah Taala menggambarkan maksud taba'a ala qulubihim. Kemudian tabiat pada manusia ialah manusia ini secara umumnya kecenderungannya mengaku adanya pencipta. Ini kecenderungan manusia mengaku adanya pencipta. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Yunus, hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim, bila kamu berada di atas kapal dan kapal itu berjalan, birihin thayyibatin wa farihu biha, dan mereka seronok. Ja'at harihun 'asif, tiba-tiba dalam di tengah-tengah lautan datang angin yang kuat. Waja'ahumul mawju min kulli makan, dan ombak telah pun datang daripada segenap penjuru. Kemudian wa dhannu annahum muhitun bihim, dan mereka rasa udahlah kali ini kapal akan terbalik. Da'allaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Jadi ini Allah akan contohkan tentang wujudnya manusia. Apabila berada dalam keadaan sedemikian, mereka akan mengadu kepada siapa? Mengadu kepada seseorang kuasa yang kita tafsirkan kuasa tersebut ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Orang Islam mahu pun orang bukan Islam. Kan? Orang bukan Islam dia rasakan bahawa kalau boleh datanglah Tuhan siapa-siapa yang boleh selamatkan dia. Kan? Ini yang ada nature yang pada mana manusia yang dalam keadaan yang sangat genting, kan? Dalam keadaan naik kapal. Tuan pernah naik kapal? Pernah naik kapal? Tuan pernah naik kapal? Kapal yang kalau naik dalam masa sehari, sehari kan, ataupun lebih daripada 3 jam di ke tengah-tengah laut. Pernah? Tak pernah? Tak pernah. Kalau tak pernah mungkin tak merasa bagaimana dalam keadaan yang begitu berada di tengah-tengah lautan, tiba-tiba ombak kan, akan rasa keadaan yang tak tahu nak kata lah kan. Dan saya pernah naik kapal 3 hari 3 hari 2 malam kan, naik kapal tengah-tengah lautan, kapal yang muat dalam 150 orang. Tak besar kapal, tak besar. Maknanya berada di tengah-tengah laut, kalau tenggelam habis betul lah. Habis itu kan. Tapi nak cerita dalam keadaan itu, dalam keadaan bila ditiupnya taufan, keadaan itu akan kita rasakan siapakah yang akan menyelamatkan kita. Jadi ini ada pada setiap manusia. Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Begitu juga dalam ayat-ayat lain yang disebut dalam surah Al-Ankabut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Dan kalau kamu tanya mereka siapakah yang menjadikan bumi, mereka akan cakap Allah. Rata-rata manusia mengaku adanya pencipta. Walaupun manusia itu dia tak percaya dia tak sembah Tuhan ataupun Tuhan siapa, tapi hati kecil dia akan mengaku bahawa ada pencipta. Sekarang ni musim panas, musim panas, rasa hujan, rasa panas, rasa hujan. Berjumpa dengan orang Islam dan bukan Islam, kan?
tak tahulah ini bukan manusia punya kerja. Manusia kita tak dapat nak jangka, kan? Tempat kita yang tak pernah banjir jadi banjir. Kelantan yang tak pernah banjir seteruk itu, kan, naik air sampai setinggi pokok kelapa, boleh berlaku seteruk itu. Tak terbayar di akal manusia. Akhirnya kita kata ini bukan kerja manusia, ini kerja Allah Ta'ala, kan? Sama di Islam, orang bukan Islam, apa dia akan anggap bahawa ini adalah kuasa Tuhan, kuasa magic. Itulah mengaku adanya pencipta. Yang seterusnya ialah manusia ini dia akan hidup, nature manusia hidupnya bermasyarakat. Manusia dia jenis manusia yang dia tak boleh hidup seorang-seorang. Dia mesti hidup bermasyarakat. Macam mana hidup manusia bermasyarakat? Manusia untuk menghasilkan selai baju, dia memerlukan berapa ratus orang untuk menghasilkan baju dengan kos yang kita kata RM50 ni. Kalau nak buat seorang-seorang, nak celup baju, nak jahit, nak tenun, nak tanam kapas, kan, nak buat gunting, nak buat mesin jahit, nak buat jarum, kos yang memang tak mampu untuk nak dibuat dalam kos yang RM50 lebih daripada itu. Jadi maka manusia hidup tolong menolong. Orang ini yang tanam baju, yang ni yang tanam kapas, yang ni buat baju, yang ni ke laut, yang ni masing-masing. Itulah manusia perlu hidup bermasyarakat. Manusia tidak boleh hidup secara individu. Seseorang dia hidup, dia akan hidup akan semakin susah. Oleh sebab itu, semakin banyaknya interaksi sesama manusia, bila banyaknya interaksi sesama manusia, manusia akan mencapai tahap kemajuan. Bila manusia isolate ataupun manusia ni tidak bercampur dengan orang, duduk seorangan, ataupun manusia yang kita panggil dengan yang kurang interaksi, maka dia akan mundur ataupun lambat pembangunannya. Sebab itu memerlukan dipanggil dengan kecairan, liquidity ekonomi, cairan wang, cairan yang menyebabkan manusia boleh berinteraksi, kan. Kita boleh bawa dia punya transportation, bawa barang pindah dengan cepat, interaksi semakin laju. Semakin laju manusia, semakin majulah masyarakat tersebut. Semakin cepat transaksinya, semakin cepat dan semakin majulah sesuatu masyarakat berkenaan. Jadi sebab itu hidup manusia nature-nya bermasyarakat. Nature-nya bermasyarakat. Dan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala, inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Okey, antara lain ialah tabiat manusia, ialah manusia tunduk pada desakan naluri manusia. Kita tunduk pada desakan naluri. Maknanya lapar yang menyebabkan kita berusaha untuk cari makan, kan? Sanggup bersusah payah jauh pergi ke college jauh sebab lapar. Ada orang sanggup, contohlah, kalau kita dah kenyang, nak makan, nak masak pun malas. Sebab apa? Sebab motivate untuk masak dengan tu sebab kita lah lapar, kan? Kita lapar, buat cepat supaya kita boleh makan. Tapi kalau kita dah masak, kan, dah kenyang, ada pula orang datang pula rumah kita nak masak, kan? Slow sikit sebab apa? Sebab kita dah kenyang, mungkin kita nak masak sebab ada tetamu yang datang. Tapi kalau kita kata biasanya gitulah, sebab manusia tunduk kepada desakan naluri manusia itu sendiri. Jadi kalau kita lapar yang menyebabkan dia sanggup survive, kan, bersusah payah. Jumpa orang yang sanggup bersusah payah, katakan datang daripada Indonesia, datang daripada Bangladesh, datang daripada tempat yang jauh, ataupun orang yang kita kata kerja susah. Kenapa sanggup dia kerja susah? Sebab yang susah itulah yang motivate dia untuk buat kerja yang susah tadi. Kalau yang senang, kan, manusia yang disebutkan sebagai manusia tunduk kepada desakan naluri, termasuklah naluri kepada makan, naluri kepada perlindungan, kan, cari tempat perlindungan, buat rumah dan sebagainya, dan manusia kepada pembiakan, perkahwinan, sebab manusia memang tunduk kepada semua desakan berkenaan. Faqim wajhaka lid-din hanifa, hadapkanlah mukamu ke arah Tuhan, dalam keadaan hanif, bersih, kan. Hanif ini ialah mengikut sunnah yang dilaksanakan oleh Nabi yang terdahulu. Hanifah muslimah. Kata Hanif ini ialah bermaksud mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang terdahulu, Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub,
kan? Itu maksud hanif, kan? Hanifah, fitrah Allah, itulah fitrah Allah Taala, kan? Dalam satu hadis yang lain Allah sebut dalam hadis, kan? Tentang fitrah ini, iaitu fitrah ada 5 perkara. Kalau saya dah slide juga. Dia fitrah akan slide selepas ini. Fitrah Allah yang difatarun na'asa alaiha, fitrah Allah yang Allah jadikan manusia ke atasnya, la tabdila li khalqillah, dia ada pertukaran bagi kejadian yang Allah telah jadikan. Allah telah jadikan manusia begini, kan? Hidungnya ke bawah, matanya 2 ke atas, telinganya begini, mulut ke bawah, kan? Eloklah tu, kan? Ada pula manusia yang pergi buang apa? Buang kening, bukuh dengan apa benda? Benda saya pun tak tahulah. Dia buang kening, bukuh dengan fitrah Allah. Allah Ta'ala jadikan fitrah manusia. Sebab apa? Sebab kening ni dia tak pernah panjang-panjang, kan? Ada kening dia panjang sampai ke mana? Tak ada. Allah Ta'ala jadikan fitrah cukup. Bulu mata, ada bulu mata panjang pula. Kena pula ada kedai untuk kering bulu mata. Kan? Ada yang memang Allah Ta'ala jadikan, tapi dia khalqillah, kan? Rambut ada yang panjang. Yang kedua ada kedai rambut, kedai gunting rambut. Tapi ada yang benda yang panjang, kan? Rambut panjang, bulu mata tak panjang, bulu hidung kadang-kadang kita jumpa bulu hidung keluar, kan? Jadi itu kena sambut tak? Kena sambut bulu hidung. Sebab kadang mungkin ada yang terpanjang. Fitrah Allah, itulah kejadian yang Allah telah jadikan, la tabdila li khalqillah, tiada pertukaran bagi kejadian Allah Ta'ala. Allah jadikan lelaki, jadikan perempuan, jadikan bini, dan sebab itulah daripada sini cerita tentang Allah Ta'ala haram tukar jantina, sebab Allah telah jadikan orang itu, kan? Rambut apa? Sebab rambut ni memang panjang, kan? Dia boleh panjang. Ada orang rambut pendek, rambut panjang, botak dan sebagainya, itu tak masalah, kan? Tapi maknanya dari sudut kejadian fizikal yang lain, tak bolehlah nak tukar kejadian, sebab memang Allah Ta'ala jadikan manusia itu itulah dia punya keadaan yang tersendiri. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang tepat, kan? Walakin aktsarun nas la ya'lamun, tapi ramai manusia yang tidak tahu. Okay? Jadi ada tabiat, 3 tabiat utama manusia, kan? Yang pertama apa tadi? Mengaku adanya pencipta. Yang kedua, hidup bermasyarakat. Yang ketiga ialah tunduk pada desakan tersebut. Jadi kita tidak boleh untuk kita nak menukar kita punya ni, sebab itu adalah melanggar tabiat yang ada pada manusia. Okey, selain daripada itu ialah maksud fitrah. Apakah yang maksud fitrah? Tadi saya sebutkan dalam ayat yang sebelum ni, fitrah Allah, iaitu fitrah Allah allati fatarna sa'alaiha, yang Allah telah jadikan manusia ke atasnya. Dalam satu hadis yang lain Allah sebut tentang apa? Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap manusia itu dijadikan ke atas fitrah. Fitrah apa? Tadilah yang kita bincangkan 3 tadi, kan? Mengaku adanya pencipta, desakan dari manusia hidup masyarakat, itulah fitrah yang Allah jadikan kepada setiap manusia, kan? Jadi, kan, maksud fitrah yang pertama ialah tauhid. Fitrah ada berapa maksud, kan? Yang pertama ialah fitrah itu maksudnya tauhid, berdasarkan kepada hadis ini. Kullu mauludin yuladu al fitrah, setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, iaitu boleh menerima adanya pencipta. Boleh menerima tauhid itu maksudnya boleh menerima adanya pencipta. Itu yang dimasukkan dengan fitrah, iaitu apa fitrah? At-tauhid. Apa tauhid? Boleh untuk percaya kepada menerima Tuhan dan Tuhan yang satu. Yang kedua, maksud fitrah ini, kan? Fitrah itu bermaksud produk yang pertama, kan? Allah Ta'ala jadikan manusia tanpa ada template. Tahu template? Kan? Tanpa ada apa nama ni, sampel. Template ni maksudnya kadang kita buat apa, kalau nak buat laporan, dah ada template, kita masuk-masukkan je. Buat tajuk, buat apa, itu template. Jadi maknanya Allah Ta'ala jadikan manusia tanpa ada template sebelum ni, tanpa ada sampel, tanpa ada contoh, kan? Jadikan manusia Adam begini, binatang begini, kan? Tanpa itu yang dimasukkan dengan fitrah.
Apa nama fitrah? Produk yang pertama yang diciptakan, yang Allah ciptakan kepada, tanpa ada contoh. Kita tak, kita nak buat handphone, kita tengok handphone orang. Kita nak buat komputer, kita tengok produk orang. Kita nak buat baju, kita tengok baju orang macam mana. Kita nak buat tudung, kita tengok tudung orang macam mana. Kita nak buat kasut, kita tengok kasut orang macam mana. Kan Allah Ta'ala buat manusia tanpa ada contoh sebelum ni. Kita masukkan dengan fitrah. Okey, fitrah juga apa maksud fitrah? Iaitu boleh menerima buruk dan baik. Juga bermaksud fitrah itu bermaksud boleh menerima perkara buruk dan perkara yang baik berdasarkan kepada ayat dalam surah Asy-Syamsi. Apa tadi? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Fitrah. Jadi kalau sebut fitrah, inilah 3 maksud fitrah yang kita selalu sebut fitrah. Inilah fitrah yang Allah Ta'ala jadikan kepada manusia. Khamsun minal fitrati. Dalam satu hadis yang lain ialah 5 perkara termasuk dalam perkara fitrah. Kan? Yang iaitu bernama potong kuku. Kan? Khamsun minal fitrati, saya lupa dengan hadisnya. Maknanya natful ibti. Kemudian cabut bulu ketiak. Kan? Potong kuku. Kemudian apa? Al-khitan. Bersunat, kan? Kemudian apa, ada 5 saya sebut, kan? Ada 5 khamsun minal fitrati, 5 masuk dalam fitrah. Yang fitrah inilah yang telah dilaksanakan dulu pada zaman Nabi sejak daripada Nabi Ibrahim lagi dalam melaksanakan tentang 5 perkara fitrah ni. Kan, saya lupa 5 perkara dah, tapi ada 2 perkara disebut. Okey, seterusnya ialah kita bercakap tentang, tadi saya cakap tentang tabiat manusia dan masuk kepada fitrah. Seterusnya ialah tabiat buruk manusia. Allah Ta'ala jadikan manusia ni tabiat yang baik. Yang baik ni dah cerita lah, kan? Dah baik, kita nak cerita apa, kan? Manusia ni baik, dia suka buat ID, kita tak cerita. Sebab yang kita cerita tentang, kenapa kita cerita tentang tabiat buruk, kita bincang tentang tabiat buruk supaya kita tahu kelemahan dan kita berusaha untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan berkenaan. Okay, dalam Al-Quran Allah Ta'ala banyak menjelaskan sifat buruk manusia yang secara umumnya boleh dibahagikan kepada 3, iaitu cenderung menuruti hawa nafsu, merasa berat untuk memberi, dan yang ketiga ialah cenderung untuk meyakini barang yang nampak sahaja, manakala barang yang tak nampak manusia susah untuk nak yakin tentang perkara tersebut, walaupun dia tahu tapi tak yakin. Ini tabiat buruk yang daripada setiap manusia. Okay. Yang disebabkan kecenderungannya untuk menuruti hasutan dan salusan syaitan dan bisikan kepada nafsunya yang tidak dapat dikawal oleh ini kecenderungan manusia lah. Yang pertama ada tukang kabut, syaitan iblis ni tukang kabut, dia tukang ngacau. Kemudian memang ada dalam manusia tu, dalaman manusia tu sendiri yang apa, yang nafsunya yang apa kita kata, bila ada tukang kabut dah memang ada. Jadi kalau tak dikawal, maka mudah dia akan ikut kepada 3 perkara tadi. Okey. Jadi cenderung menuruti hawa nafsu. Okey. Melaksanakan Islam berarti seseorang menjadi seorang yang bertanggungjawab. Okey. Manusia ni sukar, nafsu manusia dia sifatnya liar. Nafsu manusia sifatnya apa? Sifatnya liar. Apa maksud sifatnya liar? Susah nak dikawal. Maka dengan sifat liar inilah yang menyebabkan manusia sentiasa menuruti kehendaknya. Itu kehendaknya. Bila datangnya perintah daripada Tuhan, itu yang menyebabkan manusia tak mahu ikut. Kenapa manusia tak mahu ikut? Sebab bila nafsu dah terlalu liar, untuk dijinakkan balik dengan Quran, dengan apa, itulah yang menjadi masalah kepada manusia itu sendiri. Untuk nak menjinakkan, untuk nak mahu dekatkan, nak mahu tundukkan, inilah masalah pun, masalah kita kata untuk nak kawal dan kontrol balik dia punya nafsunya sendiri. Sebab itu dalam tasawuf dipanggil dengan dhabtun nafsi. Dhabtun nafsi maksudnya ialah dia kontrol diri, kawal diri. Dhabtu, dhabta. Dhabtun nafsi, dia kawal diri. Jadi kenapa perlu kawal diri? Sebab diri manusia ni liar. Liarnya manusia itulah yang manusia sering menuruti kehendak
dan manusia benci kepada tanggungjawab. Manusia tak suka kepada tanggungjawab, kan? Apa contoh tanggungjawab? Adakah student suka assignment? Sebab apa tak suka? Sebab dia bebanan. Dan bebanan ni nafsu manusia biasa tak suka. Tapi kalau pergi main netball, sampai boleh menang apa, JPDK menang, Jack Umar menang apa, susah. Main netball susah, tapi boleh main, kan? Main bola susah, tapi nak main susah, kan? Susah 10 kali ganda daripada buat assignment. Assignment duduk je kan, baca buku lah. Kenapa orang tak suka? Bebanan. Manusia tak suka begitu. Manusia suka ikut apa yang dia buat, apa yang dia suka walaupun susah. Dan manusia tak suka kepada namanya tanggungjawab walaupun senang. Since dia oleh kerana dia namanya tanggungjawab, dia rasa berat. Namanya kewajipan, dia rasa berat, kan? Lagi liarnya nafsu manusia, lagi dia rasa susah mendapat dan menerima tanggungjawab. Oleh kerana dalam kelas ni semua baik-baik belaka, kan? Maka bagi SMA banyak-banyak pun tak apa. Okey. Wa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, kamu ketahuilah, dia kata, fa illam yastajibu laka, kan? Kalau mereka ni tak terima, kan? Kalau mereka ni tidak mengikuti apa yang kamu suruh, fa'lam, kamu ketahuilah, dia kata, annama yattabi'una ahwa'ahum, mereka ni ikut hawa nafsu. Wa man adallu mimman ittaba'a hawa, siapakah yang lebih sesat melainkan orang yang ikut arahan dan ikut turutan dan runtunan nafsu. Orang yang ikut nafsu, runtunan nafsu ni lebih sesatlah maknanya itu. Sebab pun sebab ikut perintah nafsu, bukan ikut perintah Tuhan. Jadi saya sebutkan tadi, nafsu sifatnya apa? Nafsu sifatnya liar, dan nafsu tak pernah turun. Setuju? Nafsu tak pernah turun walaupun orangnya dah turun. Nafsu sentiasa muda walaupun orangnya dah turun. Kenapa? Walaupun umur 60, tapi kalau dia rasa nak, rasa macam umur 20. Keinginannya, walaupun fizikal dah tak larat, kan? Kalau boleh nak berjalan, aku rasa teringin aku nak berjalan, nak pergi jalan-jalan, kan? Tapi nak ke terbang pun mentang-mentang, kan? Keinginan seperti mana orang muda, kan? Dia punya rasa keinginan tu, tapi kan fizikal yang mungkin tak larat. Keinginan sentiasa muda. Jadi keinginan penting tak? Keinginan penting. Nafsu manusia ni penting. Kalau tak ada nafsu, hidup manusia akan susah. Kalau manusia tak ada nafsu. Tapi manusia memang manusia suka mengikut hawa nafsu. Dalam surah Al-A'raf disebutkan tadi, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Kamu bacalah cerita-cerita mereka yang kami telah kami beritakan kepada kamu. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan, mereka tak nak ikut kamu, kan? Dan mereka ikut syaitan, fakana minal ghawin, dan dia tergolong daripada orang yang sesat. Mungkin boleh tengok di sini tafsir ayat ini dengan apa turunkan kepada siapa dan siapakah yang dimasukkan dengan alaihim, atas mereka itu siapa. Okay. Kemudian selain daripada itu, manusia ni, kan, ciri manusia, tabiat buruk manusia yang kedua adalah manusia bersifat materialistik, kan? Iaitu dia akan percaya kepada benda yang dia nampak. Yang tak nampak dia tak percaya, kan? Sifat materialistik inilah yang menyebabkan manusia lupa kepada balasan akhirat. Walaupun sudah tahu, kan, tahu dia nak mati, tapi semua tak tahu bila. Tahu dia akan mati, cuma tak tahu bila. Dia manusia buat relax je, manusia buat relax je. Masuklah saya, gitu. Sifat manusia tu begitu, kan? Pergi tadi macam orang mati, boleh selorong lagi, kan? Pergi tadi korek kubur, kan? Tapi selorong rasa macam tak mati pun. Memang sebab manusia ni, kita kata
sifat materialistik. Dia nampak baru dia percaya, kan? Kemudian nampak percaya itu pun belum tentu dia buat. Belum tentu dia buat, kan? Jadi kan, inilah yang manusia lebih terpengaruh dengan perhiasan dunia, seperti mana menganggap kehidupan akhirat sebagai perkara yang seolah-olah macam akhirat itu macam benda yang tak ada apa-apa, kan? Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbu syahawat minan nisa, kan, manusia itu dihiasi suka kepada perempuan, anak pinak, kan, qanatir muqantarah, harta-harta yang banyak-banyak, minal zahir fiddah wal khayli. Khayl apa? Kuda-kuda. Dulu kuda lah, sekarang ni kereta-kereta lah, kereta, motor, kan, wal an'am, dan binatang ternakan, ada properties, ada aset, ada saham, ada apa, zalika mata'ul hayati dunia. Itu adalah benda-benda dunia. Okay. Jadi dunia ni apa? Dunia ni apa? Kita bincang dalam subjek sekular. Apa itu dunia? Dunia ialah perkara yang tidak boleh membawa, perkara yang tidak boleh membantu kita hidup lepas mati. Manakala akhirat ialah perkara yang boleh membawa kita hidup lepas mati. Kan, kita bincang dulu. Tapi inilah manusia, sifat manusia yang kurang yakin kepada Tuhan, dan cerita-cerita manusia yang kurang yakin kepada Tuhan ni banyak disebutkan dalam Al-Quran Karim. Cerita orang Yahudi, cerita orang kafir, cerita orang ni menjadi pengajaran untuk kita untuk mengingatkan kita tentang perkara berkenaan. Okey, kemudian dalam surah apa saya lupa, dalam surah apa namanya, dalam surah apabila mereka nak beriman dengan Nabi Muhammad, kan, orang kafir Quraisy pun, wahai Muhammad, kan, kami lan nu'mina laka hatta, kami tidak berimankan, kami tidak ikut kamu Muhammad, tak beriman dengan kamu wahai Muhammad. Lan nu'mina, kami tidak akan beriman. Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a, melainkan sekiranya kamu wahai Muhammad mengeluarkan air mata daripada tanah. Maknanya sebab orang Arab Quraisy yang kita kata yang tanam pokok kurma, pokok apa, maka apa yang mereka inginkan apa? Mereka inginkan mata air, kan? Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Surah apa? Isra. Mana student Hafiz? Saya Hafiz Al-Fatihah. Kami tidak beriman kepada Muhammad melainkan kau telah menurun, kau tusqitana samai, apa nama surah, ataupun kamu telah menurunkan daripada langit. Apa nama ayat tersebut? Cari ayat itu, kan? Adanya, kan, dia ramai di kalangan manusia yang beriman inginkan sesuatu. Macam kita lah, kan? Kalau program tu free, ramai datang, kan? Kalau ada makan kambing goreng, lagi ramai datang. Itu biasalah. Sebab apa? Sebab manusia memang sifat materialistik, kan? Terpaksa dijamu dengan umpan dengan makanan, sebab pahala tak nampak, benefits. Orang yang penceramah yang bagi kita kata penceramah yang mampu untuk berikan kesedaran, dia tak nampak yang itu. Nampak dalam iklan kambing goreng, itu yang besar. Sebab apa? Sebab untuk menarik. Memang kita kata tabiat manusia cenderung pada benda yang nampak. Dan akhirnya dalam surah Sajdah Allah Ta'ala ceritakan daripada dia, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim, kamu tengok nanti orang-orang yang buat salah akan tunduk. Apa dia? Rabbana absarna, ya Tuhan kami dah nampak, wasami'na, kami dah dengar, kan? Farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia, kami nak buat amal soleh. Mana ada, kan? Nak balik ke UKM, nak buat assignment, nak tulis Al-Quran, dah tak ada dah, kan? Ustaz, ya Allah kembalikan kami ke UKM, nak ambil kursus manusia Al-Quran, nak buat assignment, nak cari apa, nak cari tafsir Quran.
farji'na na'mal salihan innahu muqinun. Masa sudah habis, masa sudah tamat kan. Ini Allah Taala cerita kan apa dalam surah Sajdah kan. Dalam surah Al-Kahfi disebutkan dalam Al-Quran apa disebut dalam surah Al-Kahfi disebut tentang apa ma li hadzal Quran yaktu saghiran wala kabiran illa ahsaha. Wa ayat sebelum tu wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Maknanya dia welkan dia welana. Maknanya yaktu saghiran apa dia? Maksudnya kitab amalan ni dia apa dia tulis detail. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka dapati apa yang mereka buat dulu semuanya dah tertulis di atas amalan dan amalan masing-masing. Macam mana wallahu alam kita tahu, tapi kan penceritaan Al-Quran adalah cerita dan beritahu awal cuma manusia yang tidak. Okey, yang kedua tadi materialistik kan. Yang pertama apa? Nafsu. Yang kedua materialistik. Yang ketiga apa? Bakhil. Manusia bakhil kan. Apa manusia bakhil kan? Dia sayang dan dia suka menyimpan duit. Kerana apa? Kerana masalah yakin tak dia pada Tuhan. Duit dia apa yang dia nafkahkan. Duit dia apa yang dia sumbangkan kerja-kerja Islam. Itu duit dia. Kredit dia, wang simpanan dia. Duit dia makan, itu jadi tai. Yang dia simpan kan, dia derma, dia apa, itu yang akan jadi kredit dia di akhirat. Tapi dia sedang manusia, kerap kali yang dia menyangka bahawa apa yang dia dapat adalah hasil daripada titik peluh dia kan, usaha dia kan, dan dia tak rasa bahawa yang diusahakan itu adalah Tuhan yang bagi. Ini masalahnya. Keimanan kepada Allah yang tidak kuat, yang menyebabkan dia rasa dia bagi derma tak ada apa kurangan. Sebab itu kan, manusia rasa kedekut, payah bagi. Termasuk saya pun. Kadang-kadang kita nampak orang derma tak datang kat kita. Bagus. Rahmat Allah Ta'ala. Datang kan takkan nak bagi. Dalam poket ni tak ada duit 100 dengan 150 je, yang 50 je kan, takkan nak bagi 50 kan. Yang ada kan RM100, kita tengok ada RM1 ada kan. Orang tu tak datang, alhamdulillah dia datang. Jadi kan, patut kita rasa rugilah tak datang, dapat menyumbang. Tapi biasalah manusia sifat apa? Sifat bakhil ini, dan yang menjadi ciri utama kepada manusia kan. Lagi manusia tu kadang berfikir pada masa depan. Itu yang kadang-kadang manusia tak yakin kepada Tuhan. Terlalu sangat fikir masa depan macam mana tak. Itu yang kadang-kadang dia tak yakin kepada perancangan Tuhan. Depan kamu nak kerja apa kan, esok kamu tak boleh nak apa nama ni, tak boleh nak begini, tak boleh nak dapat kerja apa semua. Tak, rezeki Tuhan ni Tuhan bagi kan. Masalah pun yang orang cakap tu pun terus tentu hidup esok kan. Kita wallahu alam. Sebab itu kita tak rasa bahawa lagi kita terlalu fikir-fikir sangat pada masa depan kan, lagi kita tak yakin dengan Tuhan. Buat apa yang kita rasa boleh buat sekarang kan, Allah Ta'ala yang akan mengatur hidup kita. Sebab itu kan, keimanan kepada Allah yang tidak mantap menyebabkan dia merasa bahawa apa yang dia nafkahkan dibagi ke orang tak dapat ambil, tak dapat pulangan. Sedangkan dalam konteks kita derma ini, lagi kita derma, lagi kita akan dapat pulangan. Lagi derma, tak pulangan. Lagi derma, akan dapat pulangan. Jangan kita risau. Di dunia ni dah nampak kan, dia dah nampak ada Tuhan mudah untuk kita buat kerja macam-macam disebabkan oleh kita murah memberi khidmat tenaga. Ini nak minta tenaga susah. Ustaz, saya ni ada banyak kerja kat college Ustaz. Saya jadi AJK college, saya jadi ini, saya ini gini kan. Berkira-kira dengan masa insya-Allah kan. Apa nama ni? Yafsahillahu tafassahu yafsahillahu lakum. Tafassahu tahu maksudnya?
Kamu daripada perkataan tafassaha, bukan kamu lapangkan, kamu cuba lapangkan masa. Daripada perkataan tafassaha, kan? Bukan fasaha, bukan lapang. Lapang, cuba cari lapangkan masa, kan? Sebab tu tafassaha, kan? Lapangkan masa, yafsahillahu lakum, Allah Ta'ala akan bagi kelapangan kepada kamu. Tempat duduk ramai-ramai, apa nama ni, cuba berikan orang datang, kita cari, kita bagi ruang dekat dia. Bagi ruang ni bukan sekadar kita kata duduk, kan? Maknanya dalam ayat ni, dalam konteks ayat ni turun kepada apa? Bila kita duduk ramai-ramai, bila ada orang nak duduk, kita pun macam tak nak bagi, kan gitu. Sekarang aku pula sempit, tak? Tafassahu yafsahillahu lakum. Kamu lapang, Allah Ta'ala akan lapangkan kamu. Tapi kadang-kadang bukan sekadar konteks itu, konteks apa lain. Maknanya orang perlukan tenaga kita, masa kita, kan? Minta jadi AJK, kan? AJK jom, macam mana? Jom ke, kan? Ke no? Itu tak ada lah pada jamaah ni macam mana, kan? Okey. Lau antum tamlikuna khazainata rabbi, kalau kamu memiliki rahmat Tuhanku, maknanya kamu memiliki apa nama kekayaan, idzal amsaktum khasyatal infaq, kamu takut di apa nama ni, dihinggapi penyakit, takut untuk khasyatal infaq, takut untuk memberi. Wa kana al-insanu qatura, kan ayat ujung kat sini. Wa kana al-insan qatura, dan memang manusia itu qatur ni genggam tak kira. Genggam tak kira. Saya dah beritahu dulu, genggam tak kira. Tak beritahu. Kedekut tak ada masin. Genggam air tak kira daripada genggaman dia. Dia tak air tak kira daripada genggaman. Tiris. Bahasa orang putih sebut tiris. Tak tiris, tak keluar daripada tangannya. Tak faham bahasa-bahasa sebut generasi Z ni, dia kena cakap direct. Cakap dia tak faham. Maknanya dia genggam air tak tiris. Maknanya kan, boleh tak kita ada air, kita cedok air, pegang air tu tak keluar, tak jatuh daripada tangan kita, boleh ke tak boleh? Tak boleh, kan? Jadi maknanya kalaulah orang dibuat satu idalan, perumpamaan genggam air tak tiris, maknanya apa? Kan? Kedekutlah dia ni. Dengan air pun tak tiris, duit lagilah susah nak dapat. Itu kita kata idalan orang dulu. Baru kan? Lambat dia punya connection tu, lambat. Wa kana al-insanu qatura, dan manusia tu memang kedekut. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan perkataan kana? Wa kana al-insan. Apa maksud wa kana? Kana ni maksudnya memang dah dijadikan macam itu. Kalau orang Arab tanya kat saya, kan, kamu dulu belajar kat kamu belajar kat, masih belajar lagi ke? Masih belajar kat UKM ke? Betul kan? Maka saya jawab, kan ini maksudnya dulu. Kan dulu. Sekarang dah tak dah. Itu perkataan kan. Wakana ni maksudnya memangnya. Itu terjemahkan kana ni. Kalau siapa ngaji nahwu bahasa Arab, kana tu diterjemahkan apa? Adalah manusia. Kan kita mak adalah Melayu sebut kat sekolah-sekolah kan. Adalah. Apa benda adalah? Kan? Jadi sebenarnya perkataan kana ni ada gunanya, kan? Gunanya kan menunjukkan bahawa memang benda tu dah berlaku lama dah. Kan? Sebab tu kana dipanggil dengan fi'il madhi. Fi'il madhi naqis. Jadi naqis. Okey. Ingat lagi ni? Kita ingat dah. Saya dah 30 tahun, 20 tahun dah yang kana. Okey. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak pinak kamu adalah fitnah. Wallahu indahu ajrun azim, dan isi Allah lah pahala yang besar. Fitnah ini yang menyebabkan apa? Fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah
semampu yang kamu mampu. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika. Ini ayat yang kaitan dengan menggambarkan sifat bakhil manusia yang Allah Taala sebutkan dalam beberapa surah yang ada kasihan. Okey. Seterusnya ialah kelemahan-kelemahan manusia. Kelemahan manusia memiliki bahawa kelemahan yang ada pada dirinya yang boleh dikaitkan dengan semula jadi. Manusia dipenuhi dengan sifat kelemahan. Apa kelemahan manusia? Saya dah bincang bahawa kelemahan manusia yang pertama, manusia ni fizikal manusia ni tak kuat. Fizikal manusia tak kuat. Gigit ni nyamuk pun sakit kata. Silap-silap kena denggi. Silap-silap kena denggi berdarah kan. 2 Jumaat tak kuat, fizikal manusia tak kuat. Jadi akal manusia lah yang kuat. Jadi sebab itu manusia belum mengakui kelemahan ini kan. Mata manusia tak dapat lihat apabila ada dinding kat depan. Fizikal kita tak mampu nak angkat barang. Habis-habis kita boleh angkat dalam 50 kilo, 100 kilo kan. Orang yang kita kata bodybuilder tu pun boleh angkat apa kan, dia angkat dalam 120, 30, 400. Begitu dia kan. Itu pun spesial manusia yang boleh angkat. Tapi rata-rata manusia kita kata dalam 50-60 kilo dia boleh angkat. Lebih pada tu dia sudah tak larat kan, angkat. Sebab itulah menggambarkan fizikal manusia yang begitu kuat. Kelemahan ini untuk apa? Kenapa Allah Ta'ala berikan manusia penuh dengan kelemahan-kelemahan ini? Supaya manusia ada rasa pergantungan dengan tu. Sebab itulah kadang-kadang manusia ni rasa sakit, manusia rasa lemah, manusia ada berjumpa dengan musibah. Tak semuanya manusia rasa perfect dalam hidup. Ada benda yang kita tak dapat, tak mampu untuk kita dapat semua kali. Tak mampu untuk kita capai semua kali. Di sebalik yang kita capai, ada benda yang bermasalah. Di sebalik ni ada, di sebalik ni ada, di sebalik kan ada. Kan? Kita nampak orang pakai kereta, kita nak pakai kereta. Tak tahu dia pakai kereta pun dia ada susah juga. Kan? Dia ada duit banyak pun dia ada susah juga. Kan? Setiap manusia tak perfect, dan perfect inilah yang apabila manusia rasa perfect, manusia payah nak tunduk pada Tuhan. Manusia yang rasa dirinya lemah, sakit, kekurangan kan, silah manusia yang ada pergantungan kepada Tuhan. Kadang dalam keluarga ada adik-beradik kita yang mungkin kurang bernasib baik. Di kalangan adik-beradik kita seorang je yang berjaya masuk universiti. Di kalangan adik-beradik kita yang lain, kita seorang je yang ada kelebihan sedikit, yang boleh cakap orang putih sikit, yang boleh cakap Arab sikit misalnya. Yang lain-lain mungkin tak pandai contohnya. Macam mana? Kan itu bukanlah untuk kita rasa bangga, tapi untuk kita rasa untuk mengakui kelebihan dan untuk mengakui kelemahan yang ada pada diri kita. Setiap kelebihan ada kelemahan. Setiap kelebihan ada kelemahan. Payah nak cari orang yang kan perfect. Susah. Mungkin ada nak perfect sepenuhnya memang tak ada, tapi yang kita kata yang mempunyai pelbagai kelebihan payah nak cari. Tapi kita maknanya kita berusaha lah. Tapi bila manusia menyedari kelemahan-kelemahan itu, manusia akan mengejar, dan yang paling pentinglah manusia meletakkan rasa pergantungan kepada Tuhan. Kelemahan ini menjadikan manusia melakukan sesuatu tidak buat sesuatu di luar batasan kemampuan dia. Bila manusia rasa lemah lah, sebab tu manusia tak pergi berenang di tengah-tengah sungai yang deras. Takut saja. Kenapa manusia takut? Takut tu satu sifat kelemahan. Kan? Dia nampak orang pergi sungai, walaupun sungai tu jernih, elok kan, dalam dia tak berani. Sebab apa? Takut itu yang menyebabkan dia tak berani nak buat perkara yang lebih daripada kemampuan dia. Itu rasa lemah, penting rasa lemah kan? Dan juga ada menjadikan manusia berusaha mengatasi kelemahan. Ada juga dengan kelemahan ini manusia berusaha dengan dia rasa susah, dia usaha. Kalau semua kat Malaysia orang kaya, susah. Malaysia kaya, susah. Orang miskin, susah. Jadi sebab itu orang nak jadikan orang ni begini,
ini miskin, ada kaya, ada apa. Sebab itu pelengkap antara satu sama lain, dan itu yang digambarkan dengan apa, manusia hidupnya secara bermasyarakat. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Ta'ala jadikan manusia dalam keadaan lemah, kan? Dalam surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a, manusia dijadikan keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Bila dapat perkara yang baik, kan, perkara yang jahat, dia rasa apa? Dia rasa sedar, kan? Tapi bila dia dapat nikmat, manu'a, dia rasa apa? Dia rasa tak mau beri, kekut, kan? Jadi dalam surah apa? Dalam surah Al-Asri, innal insana lafi khusr, manusia dalam keadaan lemah. Ini semua menggambarkan sifat-sifat yang ada dalam manusia yang tidak baik. Innal insana li rabbih lakanun. Tengok kita punya ayat, macam mana ayat Quran menggambarkan manusia. Tadi dalam ayat tadi, wa kana al-insanu qatura, manusia ni kekut, kan? Dalam ayat ni khuliqal insanu dha'ifa, manusia tu lemah, kan? Dalam ayat ini, manusia ni kita kata hidup dalam keadaan keluh kesah, halu'a, keluh kesah. Dalam ayat ini, innal insana lafi khusr, manusia itu berada dalam kerugian. Dalam ayat ni Allah sebut innal insana li rabbih lakanun, manusia sentiasa apa nama ni, berat ataupun rasa menentang Tuhannya. Innal insana li rabbih lakanun, manusia ni kita kata, orang putih kata ketegak. Maksudnya dia apa nama, suka melawan Tuhannya. Itu lakanun, kan? Itu maksud. Ini semua cerita tentang kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia, digambarkan dalam perkara yang tidak baik. Ini bukanlah bermakna keseluruhan manusia itu baik, ataupun keseluruhan manusia itu tidak baik, tapi ada gambaran-gambarannya yang Allah Ta'ala sebut yang tak baik, supaya manusia highlight dan kalau berkenaan dan syahid kalau berkenaan. Dalam ayat lain kita tengok, dalam ayat lain, wa innal insana la zalumun kafar, manusia ni zalim dan kufur. La zalumun kafar, sangat zalim, sangat kufur, kan? Dia sebab manusia, kan? Kemudian innal insana la yatgha, manusia ni memang apa kita kata, melampau, kan? Apa, samsing. Innal insana la yatgha, manusia ni kita kata samsing, kan? Maknanya buat tokok, melampau, yang kita kata ada peraturan dia tak mau ikut. Ar-ra'a mustaghna, dia rasa dia sudah istaghna, tak perlu kepada orang lain, bajet bagus. Dia rasa kuat, dia rasa istaghna. Ar-ra'a, kenapa dia yatgha? Ar-ra'a mustaghna, dia rasa dia dah kuat, dia tak perlu kepada orang lain. Itu dipanggil dengan istaghna, kan? Dia tak perlu kepada orang, dia rasa nak duit, dia ada. Nak pangkat, dia boleh kuasa dia. Sakit, aku ada doktor. Ni aku ada istaghna. Sebab apa? Sebab itulah manusia yang rasa istaghna ni, dia tak kisah, dia langgar peraturan. Ar-ra'ahu innal insana la yatgha. Wa kana al-insanu ajula, manusia ni nak cepat, kan? Wa kana al-insanu ajula, manusia ni apa, gopoh. Tergopoh gapo, nak cepat. Dalam dunia apa, dalam dunia media baru pun manusia gopoh. Tangan lebih cepat daripada lidah. Itu kena belakang. Tadilah bukan insan khatura, kan? Ini semua ayat-ayat yang bercerita tentang kelemahan manusia. Bahkan insan aktsara syai'in jadala, manusia ni memang suka untuk nak bergaduh, berbantah-bantah, kan? Awalam yarul insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kamu tak tengok ke manusia, bahawa kami jadikannya daripada air mani, fa idza huwa khasimun mubin, tiba-tiba dia menjadi orang yang kuat menentang. Khasim, kuat menentang, mubin, sangat, kan?
khasimun mubin. Ini semua cerita tentang apa? Tentang kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia.